Agenda Awani bersiaran bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland. Ramai yang hadir, banyak entiti-entiti korporat juga hadir. Pelbagai mesyuarat dua hala, sama ada antara B2B, perniagaan, antara perniagaan, dan juga terdapat juga mesyuarat di antara kerajaan dan juga syarikat-syarikat korporat di pentas antarabangsa ini. Dan saya bertuah hari ini sebenarnya sebuah entiti yang cukup penting di Malaysia untuk kita mengulas dan juga melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa ceritanya kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Terima kasih Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP bersama dengan saya hari ini di Davos. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Sibuk sepanjang di WEF ini. Kita datang jauh-jauh kan, jadi kenalah maximize masa kita ada, jumpa sebanyak orang kita boleh, dan kita belajar juga daripada apa yang diperbincangkan dekat sini. Saya suka untuk memulakan perbincangan kita melihat kepada unjuran yang dibuat oleh agensi-agensi badan antarabangsa. IMF, World Bank meletakkan tahun 2023 ini cukup mencabar dari segi pemulihan ekonominya, dan walaupun China telah pun menamatkan dasar sifar COVID mereka, ekonomi China mula menunjukkan pemulihan, dan IMF menjangkakan pada suku kedua tahun 2023 ini ekonomi China akan mula semakin meningkat, tetapi perlu ada persediaan. Di peringkat KWSP, kalau kita lihat pelan boleh ubah 3 tahun 2021-2023 dan ini merupakan tahun terakhir pelaksanaannya. Bagaimana perkembangannya, Datuk Seri? Terima kasih, Haris. Kalau kita tengok pada segi KWSP kan, beberapa tahun kebelakangan ini memang isu-isu yang amat mencabar KWSP telah wujud kan. Namun matlamat KWSP memang clear sekali kan, kerana kita wujud untuk menolong ahli-ahli kita mencapai masa depan semasa dia orang bersara dalam keadaan yang lebih elok lagi. Itu memang matlamat KWSP. Namun untuk mencari resilience yang kita ada, kita kena wujudkan plan-plan yang robust agar kita dapat menangani isu-isu yang kita wujudkan. Kalau kita tengok dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini, isu-isu geopolitik memang satu isu yang besar. Jadi isu-isu ni walaupun kita tengok daripada segi antarabangsa, mungkin dia wujud di negara di Europe seperti konflik Ukraine, tapi apa yang terjadi kepada Malaysia adalah wujudnya daripada konflik yang ada. Tempiasnya itu dirasai. Tempias memang ada. Jadi kita tengok inflasi, wujud daripada itu, food security issue, supply chain issue, semua berkisar pada isu-isu geopolitik. Jadi bila kita wujudkan plan mudah alih KWSP, kita kena ada resilience dalam plan itu. Betul. Seperti saya kata, matlamat KWSP memang terang untuk menolong ahlinya. Jadi kalau kita tengok apakah isu yang besar yang KWSP kena fokus, masih lagi daripada segi coverage, liputan yang kita kena ada, adequacy, kecukupan simpanan yang ahli ada, dan kita juga kena berubah mengikut masa. Jadi kita punya service standard yang kita ada untuk melayani ahli kita mesti di tahap yang paling elok sekali. Betul. Jadi kita wujudkan plan-plan kita ada untuk menolong kita mencapai matlamat ni dan berkisar kepada 3 isu yang kita ada hari ini. Datuk Seri, kita menyebut berkenaan dengan, sudah tentu kalau kita lihat sepanjang COVID-19, beberapa siri pengeluaran telah pun diluluskan, dibenarkan kepada mereka yang layak untuk mengeluarkan simpanan mereka. Jadi bagaimana mungkin usaha yang sedang dilakukan oleh KWSP, serta kalau kita lihat prestasi semasa yang kini memberi fokus dalam memulihkan, Datuk Seri sebut memulihkan simpanan persaraan ahli selepas beberapa siri pengeluaran yang diluluskan, Datuk Seri? Betul, Haris. Kalau kita tengok beberapa tahun kebelakangan ini kan, sejumlah 145 bilion telah keluar daripada KWSP untuk menolong ahli dari kesan daripada COVID-19 ni. Jadi
untuk kita sekarang, kita telah menukar fokus untuk menolong ahli memulihkan balik simpanan yang ada. Jadi untuk KWSP, kita cari jalan-jalan yang kita boleh memberi tools yang ahli-ahli boleh memakai untuk menolong mereka meningkatkan simpanan. Seperti dalam skim ISRN yang kita ada. Kita merasa ada orang yang mahu mencarum dalam KWSP tapi tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita wujudkan dengan pertolongan kerajaan ISRN dengan insentif sikit. Jadi kita boleh berjumpa dengan mereka yang tidak wajib mencarum untuk masuk dalam KWSP. Kedua, kita pun ada kita punya voluntary contribution. Mereka yang ingin menambahkan lagi simpanan dalam KWSP, dia tak payah hanya simpanan mengikut caruman yang mandatory deduction. Jadi boleh menambah caruman setakat RM60,000 setahun. Jadi itu menjadi jalan baru untuk orang menambah simpanan kalau dia ada peluang untuk menambah. Namun mungkin orang tu merasa susah sikit nak buat macam tu, kita pun cari jalan untuk menyenangkan cara dia orang membuat tu. Jadi kita wujudkan digital channel kita. Jadi transfer kewangan ke dalam KWSP menyenangkan orang masuk tanpa datang ke dalam pejabat cawangan KWSP. Jadi KWSP harus membuat pekerjaan macam ni secara lebih proaktif. Dia tidak sahaja tunggu caruman masuk, tapi kita keluar mencari ahli baru. Kita memberi cara-cara lain untuk ahli memasukkan, dan kita menyenangkan cara interaksi antara KWSP dan ni. Kalau kita tengok dalam sukses kita dalam 2022, dari segi ISRN, kita telah dapat menambahkan ahli kita sebanyak 770,000. Ya, ini usaha kita cari ahli yang tak semestinya wajib mencarum, tapi kita keluar. Kita berjumpa dengan syarikat seperti Grab, GoGet, kata-kata boleh tak kita mengadakan selling session dengan Grab driver semua. Dan kita mengajak mereka masuk dalam. Dengan pertolongan kerajaan, dengan insentif yang diberi, mereka juga mendapat lebih. Kerana mendapat sambutan. Sambutan ini memang meriah sekali. Dan kita boleh menolong orang membina simpanan untuk masa tua mereka. Datuk Seri menyebut berkenaan dengan simpanan hari tua, jaringan keselamatan sosial mereka. Pasca persaraan ini, kalau memerlukan langkah yang komprehensif dan juga holistik, mungkin apakah model yang dilaksanakan ketika ini lantaran wujud beberapa cadangan seperti menggabungkan KWSP dan SOKSO? Pandangan Datuk Seri melihat perkara ini? Saya rasa kita kena melihat daripada segi social protection. Apakah cara social protection yang lengkap yang patut diadakan? Dan tiap-tiap agensi yang ada di bawah kerajaan berada matlamat yang mungkin menolong mengisikan gap yang ada dalam social protection network yang kita ada. Jadi kalau daripada segi KWSP, ia menolong ahli untuk membina simpanan di masa tua. Jadi bila sampai orang tu dah bersara, dia ada cukup simpanan untuk terus hidup macam biasa. Daripada segi SOKSO pula, dia menolong ahli semasa dia bekerja. Kalau ada apa-apa yang terjadi yang kita tak nak terjadi, tapi terjadi, dia menolong dengan memberi sokongan masa orang tu keluar pekerjaan, ataupun ada temporary break, sokongan untuk menampung dalam itu. Jadi kedua-duanya membuat fokus ke zaman yang lain dalam hayat seorang tu. Jadi bila kedua-duanya yang ada wujud, jadi social protection network kita lebih meluas. So it's close the gap lah. Betul. Bagaimana mungkin Datuk Seri melihat dari segi terutamanya kalau kita bercakap berkenaan dengan KWSP dan juga bantuan kehidupan mereka ini, 2030 kita dijangka menjadi negara tua. Dari segi sejauh mana Datuk Seri melihat optimisnya rakyat Malaysia, terutama selepas beberapa siri pengeluaran dalam usaha untuk memastikan mereka mempunyai perlindungan yang cukup
adakah seperti tadi kita nampak Aisaraan itu sambutannya cukup luar biasa. Tapi dari semasa ke semasa itu bagaimana Datuk Seri melihat kesediaan kita nak melalui proses nak mencapai negara tua itu 2030? Saya rasa kita masih ada banyak yang kita kena buat. Ya. Kerana kalau kita tengok dari segi kecukupan simpanan, kita belum sampai tahap yang kita boleh kata simpanan masa tua. Ya. Ahli-ahli kita sudah sampai tahap yang cukup. Dari segi keseluruhannya, untuk ahli yang bawah umur 55 tahun, hanya lebih kurang 30% yang ada simpanan asas. Akan cukup simpanan asas. Kalau kita tengok dari segi sekarang. Pasal tu KWSP dalam plan mudah halinnya memfokus untuk meninggikan adequacy. Mewujudkan plan-plan untuk menolong ahli kita menambah simpanan agar kita boleh meninggikan nombor ahli yang mencapai simpanan asas yang cukup. Ya. Jadi fokus KWSP akan terus ke dalam tahap itu. Kedua, fokus KWSP adalah untuk membesarkan liputan. Kan ada banyak lagi orang yang belum sampai dalam coverage KWSP. Kita tak nak dia tertinggal ke belakang. Betul. Jadi kita wujudkan skim-skim macam Aisaraan untuk meluaskan lagi coverage yang ada. Jadi insya-Allah lebih banyak orang boleh mencapai simpanan yang lebih cukup di masa tua. Menyebut berkenaan dengan simpanan yang cukup ini, suka untuk saya bawa perbincangan kita melihat kepada pelaksanaan gaji minima. Dan sekarang ini ramai orang bercakap soal bukan lagi gaji minima tetapi gaji bermaruah. Itu adalah satu perkara yang hangat diperdebatkan ataupun dibicarakan. Dan mungkin adakah tiba masa untuk pandangan Datuk Seri sendiri untuk Malaysia mempertimbang pelaksanaan gaji bermaruah ataupun gaji wajar ini dalam meningkatkan nilai caruman ahli? Pandangan Datuk Seri. Saya rasa kan di dalam segi ini KWSP memang menyokong usaha-usaha untuk Malaysia menyambut kehadap living wage. Ya. Jadi semua orang boleh hidup dalam keadaan lebih maruah. Jadi tak ada isu yang kita ada. Kalau kita tengok daripada segi caruman, kalau kita ikut caruman basic yang kita ada 11% daripada pekerja, 12 ataupun 13% bergantung pada gaji seorang tu. Potongan adalah lebih pada cukup. 11 sampai 12, 23%. Kita antara negara yang paling tinggi di dalam dunia lah. Namun, tapi kalau gaji ni rendah, kita ambil 23% pada gaji rendah, simpanan tu tidak akan cukup. Betul. Ya? Jadi apa yang kita berharap Malaysia akan berganjak kepada living wage as the basis untuk seorang yang hidup dalam Malaysia itu ada maruah dalam kehidupannya. Mungkin Datuk Seri tadi ada menyebut berkenaan dengan Malaysia menjadi antara negara yang mempunyai rekod yang baik dari segi kutipannya itu, dari segi peratusannya itu. Tapi mungkin ada sedikitlah Datuk Seri boleh kongsi benchmark negara mana yang mungkin yang sesuai untuk kita rujuk dan juga menjadi pelaksanaan yang baiklah, melihat terutama di Pentahan Antarabangsa ini kita nampak banyak negara-negara berkongsi pandangan idea mereka, Datuk Seri. Ya, mungkin itu sesuai kerana kita berada di Davos. Ya. Antara banyak perbincangan yang kita ada di Davos adalah kecukupan simpanan pasal longevity economy atau age economy adalah isu-isu yang kita nampak bukan unik saja di Malaysia. Banyak negara-negara asing pun juga ada isu-isu as a aging nation. Dia kata. Ya, betul. Jadi kalau kita tengok daripada negara-negara yang lebih develop, negara-negara di Eropah, negara-negara di Amerika kan, social protection network dia lebih complete, holistic, complete. Jadi dia menolong rakyatnya untuk mendapat social protection flow yang cukup. Ya. Jadi saya berharap dalam Malaysia kita akan berganjak ke dalam arah yang seperti itu.
Jadi daripada segi simpanan di bawah KWSP, di bawah pension kerajaan, mungkin pillar yang ada dalam tu dah cukup dah. Ya. Namun ada juga area yang mungkin kita tak ada. Betul. Jadi kita kena berusaha sebagai satu negara untuk mewujudkan mekanisme yang boleh menolong orang itu. Contohnya lah, seperti kita tengok sekarang, di dalam negara-negara lain ada mungkin sokongan yang diberikan kepada warga tua. Kalau kita tengok daripada Malaysia, dari segi Malaysia hanya 3 ke 4% warga tua mendapat sokongan dalam area itu. Jadi kalau simpanan dia masa dia bekerja tak cukup. Bila dia sampai dalam zaman dia dah berbesar, mungkin dia jatuh kepada kemiskinan di dalam tu. Kita tak nak tu. Jadi kita kena tengok macam mana kita boleh evolve kita punya social protection network. Agar kita ada banyak cara kita boleh menjamin seseorang itu ada sokongan ke tahap yang paling asas sekali. Betul. Sekiranya orang tu berasa dia nak berhidupan lebih pada asas dan dia mencarung lebih. Dia bubuh simpanan secara lebih. Jadi kita boleh tambah di atas. Tapi asasnya kita kena ada. Datuk Seri, nak tengok jugalah mungkin tadi kita banyak cakap dari segi individu, persaraan, perlindungan sosial dan sebagainya, tapi nak tengok dari segi perniagaan pula lah, dari segi mengoptimumkan prestasi kewangan dan juga pelaburan. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit mungkin fokus 2023 ini. Seperti yang dibuka cerita tadi kan, memang tahun 2023 memang akan menjadi satu zaman yang mencabar. Kerana kita selepas keluar daripada zaman COVID, kita nampak banyak cabaran yang melanda negara-negara di dunia ini. Cost of living punya crisis, supply chain challenge, inflation, itu semua. Jadi mungkin ini akan menjadikan negara itu punya economic growth turun. Jadi mungkin ini akan ada impact kepada pulangan kepada orang yang melabur. Namun kalau kita tengok daripada segi KWSP ada kita punya strategic asset allocation. Dia menolong kita untuk mencari jalan untuk melabur dengan sekadar balance. Jadi kita boleh balance current return, risk yang kita kena ada untuk mendapat pulangan yang lebih elok daripada segi jangka masa yang panjang. Kalau kita tengok daripada segi opportunity-nya pula, kadang-kadang bila economic growth tu mungkin kurang sikit, kerana orang pun dah takut sikit dengan ini semua. Namun masa itulah mungkin adalah cara masa untuk KWSP untuk membina simpanan untuk masa depan. Masa itulah dia boleh melabur dalam opportunity yang ada di dalam kos laburan yang lebih murah lagi. Jadi kita boleh meningkatkan lagi mungkin pulangan masa depan. Mempelbagai dan meningkatkan. Betul. Jadi yang pentingnya kita kena tengok, kita kena ingat yang KWSP untuk pulangan untuk masa panjang. Kita labur pun daripada segi masa panjang. Bukan untuk jangka masa yang pendek. Salah satu perkara yang dipentas WEF ini adalah berkenaan dengan ESG dan juga SDG. Dua perkara yang cukup hangat diperkatakan. Mungkin seiring mengintegrasi faktor ESG dalam proses membuat keputusan pelaburan KWSP, adakah usaha yang dilaksanakan berada di landasan yang tepat dalam memenuhi portfolio patuh ESG ini, Datuk Seri? Tahun lalu kan, KWSP telah melancarkan Sustainable Investment Policy yang ada. Kerana kita merasakan adalah penting untuk kita mengikut sahutan yang setiap pelaburan KWSP buat kena ikut guidelines yang kita ada agar kita akan tidak ketinggalan dalam mengikut cara trend-trend yang ada di dunia. Dan isu-isu ESG adalah antara isu-isu yang penting yang ada. Jadi bila kita keluarkan Sustainable Investment Policy yang kita ada, kita memberi guidelines untuk company-company yang ada agar dia boleh faham apakah kriteria-kriteria yang penting untuk KWSP dan kita buat pun secara berperingkat. Kerana kita berharap bila kita sampai tahun 2030
kesemua pelaburan KWSP akan menjadi pelaburan yang patuh ESG. Bila kita sampai tahun 2050, insya-Allah kesemua pelaburan KWSP akan membolehkan KWSP mencapai tahap yang dia climate neutral. Ya, jadi kita tidak memburukkan lagi situasi yang ada di dalam dunia. Tapi kalau kita hanya letak target saja, kita tak tolong investasi company yang kita ada, mungkin mereka tidak akan sampai ke tahap itu. Jadi kita keluarkan guidelines kita ada, dan kita ada banyak interaksi antara kita dengan investasi company kita untuk kita menolong mereka memahami isu yang kita ada, ekspektasi yang kita ada, dan kita share kita punya best practice yang kita belajar pada orang lain agar mereka juga boleh mengikut jalan yang benar. Jadi kita dari masa kita introduce sustainable investment policy kita bulan Mac tahun lalu, kita dah ada lebih pada 2,000 interaksi dengan investasi company kita. Kita buat program-program yang kita menerangkan, kita menolong mereka, dan kita juga meminta dia orang untuk mewujudkan plan-plan mereka agar mereka boleh mencapai matlamat yang kita adakan. So saya rasa buat masa sekarang apa yang kita telah keluarkan dan progres yang kita ada adalah mengikut landasan yang kita dapat. Termasuk juga dari segi kalau kita lihat pelaburan secara umumnya, itulah aspirasi yang diletakkan oleh KWSP. Betul. Mungkin akhir sekali lah, kerana saya tak boleh lari daripada soalan ini, kerana orang akan ramai yang akan bertanya, oh Allah, kenapa dividen banyak ini, kenapa banyak ini. Itu soalan asas, kita tak boleh lari perkara itu. Mungkin 2023 mungkin Datuk Seri nak bagi mungkin orang kata apa macam penerangan dan juga nak menenangkanlah orang ramai yang nak mendengar bahawa tahun 2023 ini adalah tahun yang mencabar. Mungkin ada mesej kepada pencarum-pencarum di luar sana, Datuk Seri. Kalau kita tengok daripada segi KWSP kan, kita ada seperti saya katakan tadi, kita punya strategic asset allocation. Strategic asset allocation kita menolong kita melabur dengan cara yang balance, agar kita tidak meninggikan risiko yang kita ambil, dan pulangan mungkin tak setepat macam itu. Jadi kita berharap dengan kita berpegang kepada strategi asset allocation kita akan terus mendapat menolong ahli kita mendapat pulangan yang sepatutnya di dalam kondisi yang ada, dalam pelaburan yang ada. So insya-Allah lah kita akan terus menolong macam itu. Walaupun kondisi di luar mungkin mencabar, ini tidak bermakna yang kita tak ada peluang. Seperti saya katakan tadi kan, bila keadaan itu mencabar, mungkin peluang-peluang yang ada membolehkan KWSP melabur dengan tahap yang lebih rendah. Jadi bila masanya lebih elok, pulangan yang kita dapatkan mungkin lebih baik. Jadi kita kena tengok daripada segi pelaburan bukan saja dari zaman sekarang short term, tapi kita tengok daripada segi long term. Kerana kita nak menolong ahli untuk melabur, mensimpan untuk zaman persaraan, bukan untuk sekarang saja. Jadi kita rasa pulangan yang kita pulangkan kepada ahli adalah mencukupi untuk mencapai tahap macam itu. Baik. Terima kasih Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, berkongsi pandangan cetusan idea melangkah menuju ke hadapan pelaburan yang strategik oleh KWSP, serta sudah tentu fokus utamanya untuk memastikan pencarum-pencarum mempunyai simpanan yang mencukupi dan mampu untuk meneruskan kelangsungan kehidupan sewaktu pasca persaraan. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Kami bersiaran agenda awani dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WF 2023. Sekian sahaja agenda awani untuk hari ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.